lane. Namun di bahagian jungle mungkin Belmont. Kalau mereka nak jungle. Kalau mereka nak di bahagian side lane, Lola pasti akan kuncikan Fredrin saya kira. Kita lihat terlebih dahulu sekarang ini apakah yang bakal diambil data untuk melawan mobility yang dimiliki oleh pasukan Todak dengan mobilitinya tersendiri, manakala Melissa yang akan dikunci terlebih dahulu untuk Panda dan untuk melengkapkan lagi line up buat pasukan Todak. Game sebentar tadi Fomis dah counter ke atas Esmeralda Lola dengan membawa Diras. Kali ini dia counter sekali lagi dengan membawa masuk Fovius berhadapan dengan Benedetta. Adakah anda pasti itu akan digunakan oleh Fomis? So far nampak gayanya tidak. Namun begitu, cukup sekadar saya telah dimalukan oleh Ciku guys. Saya akan menghantar semula kepada rakan karib saya, Sunfrost. Ya, semakin lama semakin hangat tuan-tuan dan puan-puan. Nampak seperti sudah pun ada perangkap yang sudah pun dilengkapkan oleh pasukan Todak ke atas drafting Tim Hak. Akan tetapi ini adalah pusingan yang keempat. Untuk kedua pasukan ini bertarung di antara satu sama lain. 2 untuk Tim Hak, 1 untuk Todak. Adakah bakal menjadi 2 sama ataupun semakin rapat dengan juara 3-1? Sama-sama kita akan masuk ke dalam medan pertempuran. Line up down untuk menyaksikan pusingan yang keempat di antara 2 finalis kita. Adin, akhirnya kita berada di game yang keempat dekat sini, di mana untuk pasukan Todak mereka telah pun mempunyai momentum daripada kemenangan di game yang ketiga. Jadi boleh dikatakan tekanan yang lebih tinggi lagi kepada Tim Hak walaupun mereka yang sedikit kehadapan daripada segi point. Ini yang menarik, meletakkan Fovius di bahagian tengah. Saya menjagakan ini adalah hero yang bakal diberikan kepada Fomis. Tetapi tugas yang akan menggunakannya di bahagian tengah bersama-sama dengan Yomski. Ada mobility yang tinggi, ada peluang juga untuk clearkan minion dengan sepantas yang boleh. Tetapi pertarungan sedikit sebanyak di kawasan itu. Wanderer ini berjaya untuk rival dapatkan perkara tersebut dengan tanpa sebarang masalah. Adin, secara jujurnya saya agak seram bila Demonic Force dibuka. Daripada Ruby boleh untuk aktifkan, Man dengan Valentina juga boleh untuk aktifkan, Gary juga boleh, Panda juga boleh, Lola pun boleh. Memang sangat besar possibility ataupun kemungkinan untuk pemain ini mengganas di bahagian mid lane. Akan tetapi dia dekat bahagian EXP, nampak masing-masing bertarung nyawa, bertukar-tukar serangan, menyebabkan Lola terpaksa untuk pulang terlebih dahulu. Jadi kalau kita melihat berdasarkan data yang dekat sini, untuk Todak ianya bergantung adakah rival akan mula bergerak dengan agresif untuk mendapatkan kill. Hampir saja Fomis dijatuhkan, tetapi lihatlah serangan balas daripada rival sekarang ini. Steel Cable tidak dikenakan ke atas Gary, dan rival dan juga Gary tidak akan pulang untuk mendapatkan sebarang kill sebentar tadi. Benar sekali, cubaan untuk mendapatkan kill akan tetapi agak sedikit sukar apabila Gary berjaya untuk mengelak segala steel cable yang dilepaskan oleh rival di saat akhir. Namun Ciku sudah pun bertembung dengan Lola. Masih lagi belum ada Demonic Force. Cukup bijak mendapatkan level 4 terlebih dahulu. Pertukaran minion yang dilakukan oleh Todak ini sering kali memberikan impak yang baik di kawasan tapi Ciku sudah pun ditumbangkan. First blood. Kena faham, tiada lagi di force level 3 sahaja. Momo hampir-hampir ke cundang. Namun begitu adanya purifier, tetapi Man telah pun datang. Dengan Shadow Strike didapatkan kill tersebut. 2-0 pada minit yang kedua. Saya seolah-olahnya awal tadi nak mempersoalkan kenapa Min flicker sedangkan dia tak ada Iron Fender, tapi tidak sedar Man di bahagian belakang. Namun begitu rival telah tiba untuk memberikan sedikit sebarang serangan balas, namun tidak berjaya untuk mentafsirkannya, dan pasukan Tim Hak berjaya untuk mendapatkan early game advantage sedikit daripada kill tersebut. Tetapi itu bukanlah pengakhiran cerita sepenuhnya untuk perlawanan ini. Ya, kerana kita tahu senang untuk membalas Lola. Ada damage yang agak tinggi sebentar tadi, dan sekarang ini turtle yang pertama itu sahaja dimulakan oleh tim Todak. Adakah Tim Hak akan memberikan serangan? Nampaknya tidak, mereka hanya akan memberikan fokus untuk kepada goal laner. Benar sekali, ke atas gol ini yang mana Momo agar ditumbangkan, jauh cukup rendah tubuhkan Gary akan terus menawarkan riwayat irital ini. Yomski tiba agak sedikit terlewat. Lola dengan mata untuk mata berjaya untuk mengelak serangan tersebut, tetapi nyawa yang rendah ini akan terus ditamatkan dengan lemparan selendang Fomis.
dengan penggunaan falling star yang baik mendapatkan kill tersebut. Begitu bijak daripada Fomes. Beliau telah kira berapa banyak yang damage boleh diterimai oleh turret tersebut dan membenarkan beliau untuk mendapatkan kill. Tapi kali ini di bahagian bawah, Min hampir saja tertangkap tetapi di Demonic Force. Telah pun diguna pakai oleh Ciku guys. Akan melompat dengan lebih tinggi lagi. Panda dalam bahaya. Tapi lihatlah kubah pertahanan daripada pemain ini. Tidak mampu untuk memberikan ruang untuk Min bertahan. Dan akhirnya Man akan tiba daripada sisi kiri. 3 lawan dengan 2. Tapi Yomski ada nyawa yang agak rendah terpaksa. Pasukan Todak meleraikan terlebih dahulu pertemuan tersebut. Dan kalau kita melihat daripada drafting dekat sini, nampak seperti Todak yang mempunyai kelebihan daripada pasal mid game dan juga late game. Team Hak mungkin belum mencari kelebihan pada pasal awal game. Dicari. Dapat Dela. Alamak. Walaupun kebungan yang kemas dilakukan, tapi Momo berjaya untuk memastikan pertahanan di bahagian bawah mampu untuk dilakukan tanpa sebarang pertumpahan darah. Lompatan yang kecil sahaja daripada Momo mampu untuk menyelamatkan keadaan sementara tadi bijak menggunakan heavy crossbow tapi rival. Dapatkan Man, namun dia pula kehilangan nyawa yang agak besar sebenarnya. Min akan gunakan tiga. Conrad Wolfking, jangan lari ke mana-mana. Kata Roma daripada pasukan tim Hak ini. Malah dia akan dapatkan rival. Yumski akan membalas dengan satu balasan dan ke atas Man. Min pula mempunyai nyawa yang cukup rendah. Kubah pertahanan daripada Panda terbuka. Go away, pergi jauh-jauh daripada Roma. Pasukan saya. Satu berbalas, satu masih lagi sangat-sangat sengit daripada kedua pasukan, tetapi keadaan masih lagi diteruskan di bahagian bawah. Gary nyawa yang agak rendah. Nyawa yang agak rendah sebenarnya, tetapi kita lihat Panda masih lagi mengekalkan posisi. Ingin beliau lakukan serangan balas tetapi kena berhati-hati sedikit kerana pasukan Todak. Momo akan mendapatkan turret di bahagian bawah tanpa sebarang masalah. Saya ingatkan Melissa ini adalah marksman tetapi dia bergerak selaku supporter sebentar tadi menyelamatkan Roma beliau dengan penggunaan go away yang baik dan juga yang jitu. Dan dengan gerakan agresif sehingga dah sampai mid game, tetapi masih lagi minit yang kelima. Kedua pasukan telah pun untuk mencari kill demi kill. Benar sekali. Sekarang ni IMU sudah pun ada idea yang baharu daripada Man menggunakan Demonic Force yang mana bila Ciku guys lompat, dia akan turut lompat. Lompat demi lompat. Saya tak tahulah. Apa? Lompat sekatan lompat sebentar nanti apa yang akan berlaku. Tapi ini adalah satu gerakan yang baik sebab Man boleh bereksperimentasi, curi pelbagai hero punya skill untuk lihat apakah outcome-nya terlebih dahulu. Sebentar tadi dia dah mencuri heavy crossbow daripada tangan Momo tapi tak berjaya untuk menjatuhkan beliau. Namun begitu, perbezaannya masih lagi ketara sekarang ni untuk tim Hak. Man. Sekarang ini berada kedudukan berbahaya terus Demonic Force juga pakai lompatan demi lompatan seperti yang sudah dijangkakan membalas. Akhirnya pemain-pemain daripada pasukan Todak masih bertahan. Mengentar di antara satu sama lain. Rival akan terus ada nyawa yang cukup mampu untuk dia melarikan diri. Man sebenarnya yang akan tertewas dalam pertarungan lompat-melompat. Sementara tadi Fomes juga terpaksa untuk mengundurkan diri. Sementara Ciku guys juga akan pulang dengan nyawa yang agak sedikit rendah setelah pertarungan yang cukup panjang hampir berakhir. Tapi tidak akan rival. Satu cutthroat menjadi penutup untuk pertarungan itu. Tetapi Todak masih lagi memberikan tekanan kepada bahagian bawah. Susah Odin. Susah dia tadi lompat-lompat tak tahu siapa yang melompat sebenarnya. Tetapi sekarang ini untuk tim Hak dan juga Todak mereka perlu reset semula kerana mereka telah pun mengetahui kemampuan kedua pasukan untuk memberikan saingan agak seimbang. Mereka masih lagi belum ada dominasi yang jauh daripada segi gol, daripada segi item. Okey, sebut pasal item sekarang ni kita lihat bagaimana Momo tanpa sebarang masalah telah melengkapkan Wind Talker beliau dan juga adanya space untuk mendapatkan adanya space dan sekarang ini Min. Min sekarang ini sudah pun dikenakan fokus apabila tim Hak cuba untuk melarikan diri tapi Ciku guys lompatan terakhir sebelum Min akan ditewaskan tapi dia Min masih mampu untuk bertahan. Ini akan menyebabkan Ciku ditumbangkan Man dapatkan gol tersebut tetapi lihatlah pasukan Todak kembali mengganas dengan dapatkan satu gol ke atas Min 1 untuk 1 tetapi kelebihan mereka apabila mereka akan lakukan pertahanan kasih serangan sebenarnya di bahagian tengah. Ciku memangnya tak takut mati. Asalkan boleh dapatkan kill, asalkan boleh melakukan zoning, memberikan ruang kepada ahli pasukannya, memberikan tekanan kepada bahagian yang lain. Dan sekarang ini nampaknya fokus kedua pasukan akan diberikan kepada Lord yang pertama yang baru sahaja hidup. Soalannya, pasukan manakah yang akan berjaya untuk mendapatkannya? Lihat, tim Hak nampaknya sedang menyediakan perangkap. Adakah Ciku akan diambil?
Lihat sekarang ni kedudukannya sudah pun diketahui. Nyawa sedikit demi sedikit. Lompatan dimulakan terlebih dahulu. Tapi Man cuba untuk melarikan diri. Tapi lihatlah bagaimana tim Toda akan masuk memberikan backup. Rival tertumbang terlebih awal. Min dengan penggunaan konsen cuba untuk selamatkan keadaan. Tapi Man akan ditumbangkan. Min lompat yang akan terus memberikan dia kematian apabila hentakan daripada Cikgu Gas menambahkan riwayat pemain tim Hawk. 3 orang gugur di sini. Sementara Rival saja yang hilang untuk pasukan Toda. Inilah dia kekuatan pasukan Todak yang sebenar di mana wrap around flanking daripada Fomis sebentar tadi yang menguncikan kill dengan lebih banyak dengan adanya falling star mode. Kesilapan sedikit daripada Man tidak mencuri ultimate daripada Ciku terlebih awal. Agak lambat sedikit nak menggunakan Demonify tapi sekarang ini sebab pasal Ciku guys. Oh, terus masuk. Gary cuma untuk bertahan tapi apa yang boleh untuk dilakukan? Jab dilepaskan tapi akhirnya hentakan maut akan mendapatkan kill yang keempat untuk Ciku Guys berserta Lord di milik pasukan Toda. Bukan saja berjaya untuk mendapatkan lot tetapi sekarang ini Ciku menjadi target. Oh, agak sedikit Jadi berbahaya. Terus saja I'm offended. Mendapatkan kill akhirnya Ciku tertumbang. Walaupun adanya guiding win daripada Yumski tetapi tak sempat sisi yang besar daripada tim Hak ada untuk menghalangnya. Kali ini Yumski pula memilih balasan. Wow, penuh dengan pertarungan. Mereka masuk, Rival dapatkan kill mungkin tapi tidak. Dan cukup lagi damage ke atas Man. Man berjaya untuk loloskan diri dengan penggunaan heavy crossbow. Meninggalkan Lola bersorangan saja. Tim Hak dalam bahaya sekarang ini. Kekurangan satu ahli mereka. Dan Lord sudah pun mula untuk berada di bahagian bawah. Gary masih lagi berdegil dan akhirnya dihalau oleh Fomis. Tapi bukan. Fomis masih lagi nak masuk dengan menggunakan falling star mode, melakukan clearance dengan lebih awal, memaksa untuk Gary pulang ke kawasan base. Benteng pertahanan harus dilaksanakan oleh pasukan Tuhan. Di manakah komposisi mereka yang kita lihat pada game pertama yang game kedua di mana sangat-sangat fokus di antara satu sama lain yang terus saja dihukum oleh pasukan Todak yang hampir saja ingin mendapatkan kemenangan yang seterusnya. Ya Allah, tengok kita punya para penonton pun dia nampak je aktif. Dia menikmati tu semua suruh lompat sekarang ni. Mereka menunggu masa dan inilah waktunya. Ciku Guys masuk. Lompatan di bahagian base. Ciku mengganas di kawasan rumah. Nima menyebabkan dia bakal ditumbangkan. Tapi dia juga bakal memberikan ruang untuk pasukan Toda dan bakal benar-benar yang penting. Ini betul-betul di bahagian tengah akan berjaya untuk dimusnahkan. Lihat, 1 lawan 5 tak apa. Asalkan dapat memberikan ruang kepada ahli pasukannya untuk menjatuhkan ini betul-betul di bahagian tengah sebentar tadi. Tetapi sekarang ini Fomis dikejar. Oh, sudah pun dikejar malah sekarang ini nyawa dia semakin lama semakin rendah. Damage daripada cukup besar dan akhirnya Fomis akan ditumbangkan. Rival baru sampai. Teruskan terus mendapatkan kill. Nyawa akan sedikit rendah untuk Yumski. Gary akan menumpang main ini. Double kill untuk Rival. 3 gugur bertimbang. Mungkin menjadi yang seterusnya 4. Double kill untuk Momo. Kali ini hanya tinggal Lola bersorangan saja untuk tim Hawk. Ya, seorang saja untuk melakukan pertahanan menjadi persoalan. Adakah akan ada lagi kita melihat pos dekat sini? Pasukan Todak dengan kemarahan mereka 4 lawan dengan 1. Yang ada masalah. Bring it on untuk pasukan Todak. Bukan akan diberikan kepada Crystal. Tarikan daripada dia cuma untuk gerakan tetapi Crystal telah diambil. Dan pasukan Todak tak kita salahkan lagi. Tak kita hairankan lagi. 2 berbalas 2. Kedudukan kembali stabil. Kembali seri antara dua finalis kita calon juara. Masih lagi belum kita dapat lihat sinarnya, cluenya masih lagi belum ada. Menyukarkan lagi kita untuk